Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i salihin, khususan ila muallif rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina bi qira'atihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam membicarakan asas yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak, ataupun Allah SWT bersifat dengan sifat iradah. Apa yang Allah SWT kehendaki pasti akan berlaku. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Suatu yang Allah Ta'ala kehendaki pasti akan terjadi. Tengok muka surat 48. Baris yang kedua, panggan yang kedua. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti terjadi. Masya Allahu kana. Barang suatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sya'a, pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala lam yakun, pasti tidak akan terjadi. Walaupun kita nak, apa kita tak nak? Menang, merintah Malaysia, kita nak tak? Kita buat kerja tu pulun tak kira kita nak. Tetapi Allah Ta'ala tak nak. Allah Ta'ala tak kehendaki, boleh berlaku tak? Tak boleh berlaku. Ni kita bicara bab soal Allah Ta'ala kehendak. Kita bicara tentang Allah. Ada perkara yang tentang kita. Tentang kita, kita kena berusaha, kena berikhtiar. Itu tentang kita, kan? Tetapi kehendak Allah SWT tu pasti akan terjadi, pasti akan berlaku. Kalau kita tak nak sekalipun, Allah Ta'ala nak, pasti akan berlaku. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidak menghendakilah oleh sekalian kamu. Wa ma tasha'una, tidak menghendaki oleh sekalian kamu illa, melainkan ayyasha Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Di sinilah ulama mengatakan bahawa ada usaha ikhtiar. Berdalilkan kepada ayat inilah kita ni disuruh berusaha dan juga berikhtiar. Mana hujah dia? Wa ma tasha'una. Dan ini nak tolak pandangan Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah yang mengatakan kita ni macam mana bulu di puput angin, ke timur lah, ke barat lah. Kita tidak ada pilihan, tidak boleh berusaha. Tapi kita di Sunnah wal Jamaah mengatakan wajib usaha dan ikhtiar hamba.
Mana dia? Wa ma tasyauna, apa-apa yang dikehendaki oleh sekalian kamu, itu hujah dia. Tetapi bukan maknanya mendatangkan kesan, mendatangkan kesan. Yang mendatangkan kesan siapa dia? Allah Ta'ala. Illa ayyasha Allah, melainkan apa dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kita berusaha berikhtiar, maqam kita ni wa ma tasyauna, tu tentu. Tentu makna usaha ikhtiar kita. Ingat. Illa ayyasha Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bila maknanya orang kata apa? Bersamaan dengan kehendak Allah Ta'ala pasti terjadi. Iaitu Allah Ta'ala mengurniakan taufik. Taufik ini apa dia? Iaitulah menjadikan khalqu qadrati ala ta'ah, menjadikan kuasa untuk mematuhi, untuk melaksanakan ketaatan, ataupun untuk kita nak melakukan sesuatu dengan kejayaan. Bila Allah Ta'ala kurniakan tu, maka jadi. Takat bagi hidayah saja, nampak petunjuk, nampak buat baik, tapi tak boleh buat baik. Tahu kata tahajud tu bagus, tahu kata puasa sunat tu bagus, tapi tak boleh. Macam Allah Ta'ala bagi, jangan main. Bukan semua orang Tuhan bagi. Ingat Allah Ta'ala, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itulah dia memberi, dialah maknanya empunya. Allah Ta'ala lah yang mempunyai kerajaan. Allah Ta'ala lah maknanya yang mempunyai kerajaan. Maka dia bagi kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia cabut kerajaan daripada siapa yang dikehendaki. Ingat, Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah SWT mencabut kemuliaan daripada siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair. Dan maknanya semua itu adalah di dalam genggaman qadah qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kebaikan Allah Ta'ala bagi. Jadi maknanya Allah Ta'ala yang nak bagi. Sagi kita tengok lagi, so kita bagi itu Tuhan redha ke? Ni kena berhati-hati ni. Tangbak takdir ni lah banyak orang yang terbabas kerana keterlaluan memikirkan tentang qada dan qadar. Takdir ni banyak orang yang terbabas. Di antaranya puak Mu'tazilah dulu kalau. Di antaranya lagi iaitulah puak Qadariyah, Jabariyah. Kan? Puak sekarang ni, puak liberal. Depa hak pasal apa? Depa lawan undang-undang syariah negeri Kelantan tu pasal apa? Duduk tak duduk, dia memanglah ni alien, ni orang Kelantan. Tapi dia bukan duduk di Kelantan. Kenapa dia berasa terjejah sangat sampai saya cabar mahkamah ni? Semua sebenarnya semua itu adalah berpunca daripada pemikiran, berpunca daripada ideologi. Jadi inilah dia punca. Jadi apa yang dikehendaki pasti terjadi, dan apa dikehendakinya pasti tidak akan terjadi, tidak keluar daripada kehendaknya. Lirikan orang yang melihat dan kesalahan orang yang berfikir, tak lari. Apa yang orang tu tengok, macam itulah Tuhan kehendaki. Apa yang orang tu berfikir, macam itulah Allah Ta'ala beri dorongan kepada dia. Dorongan tu Tuhan bagi. Baik buruk daripada Allah. Mu'tazilah kata baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada kita. Kerana dia tak mau berbuat sifat zalim pada Allah, dia tak mau sandak sifat zalim pada Allah. Itu punca dia. Kerana dia nak mentakdiskan Tuhan juga. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada hamba-Nya. Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah baik buruk daripada Allah, cuma atas dasar orang kata apa, kita ni dengan Tuhan, kita ni kena sandaklah keburukan kepada kita. Kita hamba. Ada. Nampak tak?
Sebab tu orang nak mengajak kata yang baik daripada Allah dan segala kekurangan daripada kelemahan diri saya. Itu ada dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi hakikat dia baik buruk daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mu'tazilah dia kata kalau gitu maknanya Tuhan ni zalim. Dia kata Tuhan tu zalim. Nayalah kawan tu ditentukan dia tu jadi kafir, kemudian dia ni membesar dalam kekufuran, kemudian dia mati dalam kafir, masuk ke neraka pula. Naya dia. Sebab tu dia tak mahu kata dia apa nama? Allah Taala yang kata apa? Menentukan baik buruk tu. Dia kata baik saja. Baik dari satu segi, dari satu sudut kita nampak serupa betul dia kata no? Tapi cuba kita kaji tengok kan, yang dikatakan zalim adalah tasarrufu ghairi milkihi, memerintah pada barang yang bukan milik dia. Ada tak makhluk yang ada di muka dunia ni bukan Tuhan cipta, bukan Tuhan yang buat, bukan Tuhan yang tentu? Ada tak? Tak ada. Semua tu maknanya baik buruk, Muslim kafir, hamba dia baik elok tak elok, semuanya Allah Taala punya. Lalu dia memerintah pada barang milik dia. Tak boleh kata zalim. Tak boleh kata zalim. Allah Taala buat belaka semua dia buat. Dia nak buat lagu mana dia punya suka lah Allah Taala. Tak boleh panggil zalim. Yang panggil zalim ni kita pipi kacau orang. Kan? Kita nak keluar cermin belakang, cermin depan. Payah sangat kadang kipas dah ekor ni kita cabut cermin Kita punya suka lah kita. Kita nak cat cala kalau apa, kita punya suka kita nak mod kambing, kita nak mod bonyok. Kita nak cabut tayar, kita punya suka kita. Tapi kalau kereta orang duduk elok, kita pergi cocok tayar dia, kita pergi katok cermin dia, tu panggil buat zalim. Merintah pada barang bukan milik kita, tu panggil zalim. Allah Ta'ala ni semua hamba ni adalah milik dia. Dia nak buat lagu mana tak boleh panggil zalim dia. Satu. Yang keduanya, Allah Ta'ala nak lagu lain jadi lagu lain. Allah Ta'ala nak orang tu jadi baik, orang nak semua jadi beriman, tiba jadi kafir. Apa kita nak kata? Mana ada sifat kelemahan, kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang nak buat roti canai jadi tempe, ataupun nak buat tempe jadi roti canai. Apa kita nak kata? Kalau tu nak buat roti canai jadi tempe, mesti dia tak reti ni. Kita kata tak reti ni. Tidak pasal apa lah jadi tempe, nak buat roti canai patutnya kena buh minyak kan, buh majerin uli-uli ni dia pergi buh nyok pula dah. Buh nyok jadi tempe lah, mana hang tak reti. Kita kata nampak tak? Ada sifat jahil pada dia tentang tempe, tentang roti canai. Nampak tak? Allah Ta'ala ada sifat jahil kah? Tak ada. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan jahil. Kerana sifat jahil ni sifat naqais, sifat kekurangan, sifat yang tak patut dan tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat tu ada kepada kita. Lawan sifat jahil, ilmu. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, kita bersifat dengan jahil. Jahil tu ada kat kita ya. Jadi maknanya Allah Ta'ala tentu orang tu beriman, tiba-tiba jadi kafir. Allah Ta'ala jahil. Ada sifat jahil kepada Allah Ta'ala? Ada sifat lalai ke? Jadi kita nak pi, kita nak pi Tasik Geluguk, tiba-tiba tengok sampai 92 ataupun sampai Bajak Song. Apa kita nak kata? Lalai dia ni patutnya hang kena kalih lah, ponah lah kok kanan. Kalau nak pergi Tasik Geluguk, pasal apa dia pergi ponah kok kiri? Emma dia jahil tentang tempat tu ataupun dia lalai. Allah Ta'ala ada sifat lalai ke? Sifat lalai, sifat kekurangan, sifat yang tak patut, tidak padan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita katakan makwanya baik buruk daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala buat apa tidak disoal. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak akan ditanya dari apa yang telah dia lakukan. Dia buat apa, Allah Ta'ala tak akan ditanya. Allah Ta'ala bukan mukallaf.
Yang mukallaf ni kita, wahum mereka itu yus'alun. Mereka itulah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala nak buat lagu mana dia punya suka. Tak boleh panggil zalim. Bunda Allah Ta'ala tak ada sifat-sifat lemah, sifat lalai, sifat mengantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak dipengaruhi oleh sifat lalai dan juga mengantuk. Kita, ada sifat lalai, ada sifat mengantuk, ada sifat pelupa. Boleh jadi kita buat silap. Allah Ta'ala tak ada buat silap. Macam mana dia tentu, macam tu lah dia buat. Kita tengok awak lah. Hamba Allah tu satu, dia ni dia tengok kabut itik duk berenang nanti dia kata awak lah dia pergi duk berenang dalam nanti tak ada kerja lain ke. Takdir Allah Ta'ala dia kena sengat kalau jengking. Sampai nak biru badan-badan ni, orang pun buka pergi tengok dia. Lalu dalam ramai-ramai tu, sekumpulan tu balik, jumpa satu orang tua tengah jalan. Dia kata, hampa ramai-ramai ni pergi mana? Kami baru balik ziarah orang yang kena sengat kala jengking, badan pun sampai nak biru dah. Lalu kata orang tua ni, dia kata, bukan susah, dia kata, hampa pergi cari kabut itik tu, belah dua, tempek dekat tempat kena sengat tu, insya-Allah baik. Dalam ramai-ramai tu adalah yang pergi cari kabut itik, dia belah dua, kemudian dia tempek dekat tempat kena sengat tu. Takdir Allah SWT, alhamdulillah sembuh lah hamba Allah tu daripada penyakit. Baru dia tahu, dia kata, oh rupanya, dia kata ada gunanya, dia kata kabut itik ni aku yang tak tahu, Tuhan buat, Tuhan tahu, Tuhan tentu dah, macam tu dah. Tak ada sia-sia daripada apa yang Allah Ta'ala cipta. Ada cerita itu kan, satu orang tua tu pencin, dia duduk di kampung, balik duduk di kampung, dia buka-buka rumah, dia ingat dia tengok orang kok tingkap, tengok tak ada orang pun. Dan mana mau tengok itu angsa, ada bunyi ang tu. Ya. Lalu dia ni ada dua anak dara. Anak dara dia ni yang pertama diminang oleh Mr. Jasid, lulusan daripada luar negara. Ya. Takdir Allah SWT, seorang lagi ni diminang oleh Kak Bongsu ni diminang oleh Lebay Mat mengaji pondok. Lepas tu takdir Allah Ta'ala menikahlah dua-dua tu pada satu hari. Pendek ceritanya, mereka dua-dua pasangan ni baliklah ke rumah pak mentua. Lalu icik antara bunyi ang orang tua tu turunlah makan angin pagi-pagi. Ya. Lalu kata orang tua duduk dalam dia duduk makan angin di bawah tu, menantu dia yang pertama turun, Masa Jasin. Turun dia kata, Jasin, Maisak, dia kata, ayah nak tanya hang ni, dah hang ngaji sampai luar negara ni, dia kata, pasal apa? Dia kata itik angsa dia bunyi derah. Dia kata, dan pasal apa rumput ni cepat tumbuh sangat depan laman ni? Kata Yasin, mudah saja, itik angsa tu leher dia panjang, sebab tu dia bunyi derah. Lepas tu dia kata rumput ni, dia kata ni kita ni kata tak habis pun tahu. Lah ni kadang-kadang malam tak dan nak pergi tandas, kata gelap-gelap ni kencing orang tu ya. Tu baca banyak dia panjang. Celah dia pun duk sembang dua beranak tu, turun pula menantu dia tu. Lebay Mat. Dia kata, Mat, eloklah kami duk sembang. Dia kata, hang mai sini tak? Dia kata, menurut hang ni pasal apa? Dia kata ni, dah hang nak mengaji. Dia kata, sampai berapa pondok dah reban kat hang. Dia kata, nak tanya kat ayah, nak tanya kat hang ni, pasal apa itik angsa bunyi derah? Pasal apa? Dia kata rumput depan ni panjang, cepat panjang sangat. Lebay Mat jawab pendeknya, kerana Allah. Kerana Allah. Banyak tu yang hang jawab. Dia kata, hang mengaji kata ceruk ni. Lepas tu dia kata, ayah, abang Jasin, kalau itik angsa bunyi derah sebab leher dia panjang, tulang tu start daripada kepala sampai ekor punya panjang leher, bunyi pun tak ada. Kalau kata maknanya sebab yang leher panjang, dia kata on dengan tak ada leher tu, dia kata bunyi punya tu sebenarnya derah. Tu dia. Tu yang kata kerana Allah tu, maksud kerana Allah. Allah yang menghendaki macam tu. Allah al-musawwirul alam, musawwir, pembentuk rupa alam. Allah Ta'ala buat macam tu. Dia buat orang Melayu macam ni, dia buat Cina macam ni, dia buat India macam ni, dia buat tuan Arab macam ni.
Allah Ta'ala buat rupa macam mana pokok nyok, macam mana pokok kelapa sawit, pokok korma lagu mana. Allah Ta'ala buat pasir, pasir apa nama, pasir halus lagu mana, pasir lada lagu mana. Allah Ta'ala Al-Musawwir, Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat rupa ni. Tu kehendak dia. Kita pun kata ni duk pijak rumput tak tahu kata ni. Rupanya ni penawak ni. Kita duk pijak saja ya. Nampak tebas saja ya. Orang yang reti, yang ada ilmu, Allah tak ada berikan ilmu kat dia. Dia kata, ni penawak ni pasal apa? Kita duk pijak ni pasal apa? Duk tebas ni. Ubat ni. Pasal kita tak tahu. Kita tak reti. Kita tak tahu Allah Ta'ala cipta semua perkara ni ada. Tujuan dia ada, kehendak dia. Allah Ta'ala maha mengetahui apa hikmah sebalik yang Allah Ta'ala cipta, kita tak tahu. Kehendak Allah SWT, Allah Ta'ala buat lagu tu, lagu ni, macam tu, macam ni. Semua tu adalah di bawah kehendak Allah yang muafakat dengan ilmunya, dengan pengetahuan. Seandainya jin tidak ada tempat mengelak melarikan diri bagi seorang daripada melakukan maksiat kepadanya, kecuali dengan pertolongan dan rahmatnya. Kita ni, sebab tu kata la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya lah untuk kita nak buat taat, tidak ada upaya lah kita nak menolak mudarat, nak menolak daripada melakukan maksiat, illa billah, melainkan dengan Allah, dengan pertolongan Allah SWT, dengan rahmat Allah Ta'ala. Ya. Baik, itulah Allah SWT menyebut dalam surah Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linnasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sebenarnya perempuan itu, yakni Zulaikha, telah berkeinginan sangatlah kepada dia, sangatlah cinta dia, sampai ke peringkat syauq dah, bukan takat cinta saja, sampai syauq. Dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu. Sebagai seorang laki-laki ni memanglah teringin lah, tabiat dia macam tu. Kalaulah dia tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu, tentu dia naknya. Kita pun kalau kata tak ada lah halal haram, kita ni kalau tak tahu ni, pakai kita pun sama macam orang lain juga. Nampak tak? Pasal Tuhan bagi rahmat kepada kita, pasal Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita taufik, maka kita dapat maknanya mengelak daripada buat perkara yang fahsyak, keji, perkara yang mungkar. Dan tidak, kita pun sama juga, kita pun manusia, mereka pun manusia juga. Nampak? Semuanya keinginan kita itu kita jaga ataupun dengan taufik daripada Allah SWT. Demikianlah takdir kami menjauhkan daripada Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang bersih daripada segala dosa. Mereka ni maksum, Tuhan pelihara mereka, Nabi. Tapi kalau kita manusia biasa ni, macam itulah, melainkan dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sentiasa memiliki sifat berkehendak dalam keabadiannya, dalam mewujudkan sesuatu kepada waktu-waktunya sesuai. Tuhan makna berkehendak yang dikehendaki pada zaman azali lagi lah, sebelum ada apa-apa sekali, tanpa mendahului dan juga terlambat. Sampai masa dia, cukup masa dia, jadilah. Nampak tak? Kita ni punya berjuang dari dulu, kata maknanya 2023 baru kita nak menang 7 dun ni. Tuhan dah dari dulu dah. Tapi Allah Ta'ala tak bagi tahu kita, Tuhan sembunyi kepada kita. Kita dah buat usaha khatiak tu, tak ada pernah sia-sia. Kita kena ingat, walaupun Tuhan tak kehendaki kita menang lagi, kita tak pernah sia-sia. Segala apa yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, harta benda yang kita curahkan, keringat kita tu semua
akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab apa? Tadi kita baca ayat wa ma tasyauna, di situ dia tempat dia. Kan? Illa ayyasha Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah berlaku tu, tak berlaku lagi, baru berlaku lah ni, baru. Apa nak jadi kita tak tahu. Kita nak menguasai Malaysia, semua tu ada dalam kehendak Allah SWT. Habis tu kita tak usah buat apa lah, dah Tuhan tentukan. Itu kita kita ikut Jabariyah pula. Jangan main. Baina farsin wa damin labanan, di antara tai dan juga darah itu ada yang susu. Ulama mengatakan iaitulah najis tu firqah Jabariyah. Mu'tazilah tu macam darah. Kan? Kemudian ada air susu di antara darah dan juga tai. Makanan tu ada jadi tai, ada jadi darah, ada jadi yang susu. Jadi pahaman di sunnah wal jamaah tu macam air susu. Baina farsin wa damin labanan, di antara najis dan juga darah itu ada labanan, ada susu, yang sedap diminum oleh para peminum. Kan? Jadi itulah pahaman Mu'tazilah, pahaman ahli sunnah wal jamaah di antara pahaman Jabariyah dan juga pahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia melampau, dia kata kita yang memperbuat, perbuatan kita Tuhan yang apa nama, yang tentukan kepada kita, Tuhan yang makna jadikan kudrah kepada kita, dengan kudrah itulah kita buat segalanya. Mu'tazilah kata kita ni tak ada apa, dia kata macam bulu di pupuk angin ni. Sebab tu kita ikutlah Tuhan. Tuhan mahu aku buat jadi yang jahat ni semua Tuhan yang buat ni. Nampak ada tak apa tu. Jadi sesat punya ni semua benda tu, semua buku Tuhan. Pahaman-pahaman sesat ni macam itulah dia sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok kita ni, kita tinggal bini tawakal lah, tak usah ni kita Tuhan jaga semua lah. Kita nak keluar jalan Allah Ta'ala, tinggal semua, apa tak usah usaha tiap tak ada dah. Cari makan bekalan bagi kita ada, tinggal macam tu ya. Tak tu ya tu. Kita juga maknanya kita yang buat sesuatu kita jadi macam Jabariyah ataupun hari ini iaitulah golongan liberal. Dia mengatur urusan tanpa menertibkan pemikiran dan menunggu waktu. Kita kena ikut tertib dia, kena tunggu waktu dia. Allah Ta'ala tak terikat dengan waktu. Oleh kerana itu kehendak yang satu tidak menyibukkannya daripada kehendak yang lain. Kita ni disibukkan dengan bermacam-macam kehendak kita. Yang tu kita nak, yang ni kita nak. Kita nak buat macam-macam. Salah satu daripada lajnah kita pun lajnah apa? Itulah pilihan raya. Apa yang kita nak? Kita macam-macam portfolio ada. Kita nak mana culaan orang. Kita nak unit apa, unit ni, macam-macam unit kita nak. Kita berkehendak ni macam-macam. Tu pun tak tercapai lagi. Tapi kita kena buat. Itu usaha tiap kita, yang kita kena usaha semaksimalnya. Dan tiap-tiap usaha kita tu dapat pahala, kan, jalan daripada Allah SWT. Tu. Ketahuilah sesungguhnya masalah ini tempat tergelincirnya kaki. Inilah tempat orang tergelincir. Sesungguh ramai yang telah tergelincir kaki dalam masalah ini. Kerana sesungguhnya kesempurnaan alasan diambil daripada samudera tauhid yang luas. Dia ambil tahun tu. Tauhid ni luas, perbahasan dia cekup orang tu ya. Nampak tu ya. Tahun tu dah tergelincir dia. Sedangkan tauhid ni luas. Dia pergi cekup orang tu ya. Ambil tahun tu saja. Dah Tuhan cipta, Tuhan baik buruk, kita ni semua kita nak buat macam mana? Kita ni hamba, kita tak ada apa-apa. Tu. Sedangkan mereka mencarinya dengan kajian dan perdebatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal."
Maksudnya tidaklah sesuatu kaum menjadi sesat setelah datangnya petunjuk. Dah Allah Ta'ala bagi petunjuk, satu kaum tu jadi sesat, kecuali setelah mereka disibukkan oleh perdebatan. Berdebat dengan tak ada ilmu, berdebat. Nampak tak? Kita pergi kedai kopi ni, kita tahu lah macam-macam berdebat tu. Buat dalam Facebook pun sama juga. Dalam kita tengok lah ni sakan tu. Tengok Mak Samad, apa nama, panggil apa di Perak tu, sakan punya duk ni. Dia punya orang kalau tak ada ilmu, tak ada asas ilmu, pakai dia baca ayat Quran, dia baca hadis Nabi. Diputar sikit dia, main kalimah-kalimah sikit dia, kita pun Nabi lah. Jangan main. Mereka menggunakan Al-Quran sebagai dalil dan juga mentakwilnya. Takwil dengan cara yang salah, bukan takwil dengan cara yang betul. Cara takwil dengan tak ada ilmu. Syarat nak takwil ni kena ada ilmu. Ya, wa ma ta'wilahu illa Allah warasikhina fil ilmi. Semua maknanya mentakwil mereka itu melainkan Allah. Tidak boleh mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat ni melainkan Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala, sebab itulah orang salaf serah ke Allah. Wallahu a'lam. Yadullah. Macam mana? Wallahu a'lam. Serah pada Allah Ta'ala. Kan? Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Serah kepada Allah Ta'ala pengetahuan dia. Nampak tak? Itu orang salaf. Dalam masa yang sama, dia mensucikan Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak patut dan tidak padam bagi Allah. Kemudian golongan khalaf di kalangan Abu Hasan Sy'ari, Abu Mansur Maturidi, Qadhi Husin, mereka ni, golongan khalaf ini, mereka mentakwilkan kepada makna yang munasabah, tapi dengan ilmu lah. Tak boleh, maknanya orang yang keahlian saja boleh takwil. Ni kita pun tak ada keahlian pun takwil juga. Sebab tu Nabi kata, man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bang siapa yang mentakwil, mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yi, dengan fikirannya, tanpa ada maknanya ilmu, tanpa ada panduan yang betul, maka maknanya hendaklah dia menyediakan satu tempat di dalam neraka. Sebab tu bahaya. Dulu ingat nak tafsir Quran, tafsir, syarat-syarat nak tafsir mufassir ni, dia ada berapa ilmu yang dia kena ada, berbelah ilmu. Ni tak ada. Bahasa Arab satu pun saya tak tahu lah. Bahasa Arab bukan bahasa Arab lughah saja, nahwu, saraf, bayan, badi', ma'ani, al-muqawafi. Kemudian mari pula ilmu-ilmu yang lain. Kita mengaji lughah, satu ilmu nahwu pun tak lepas, ilmu saraf pun tak lepas. Ilmu saraf, ilmu saraf dia ada pati ilmu saraf pula. Dulu ni Tok apa nama ni, Tok Bermin, bukan Tok Bermin apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni alim sungguh. Alim depa ni, alim dia ni, dia boleh baca Quran yang tidak ada titik, yang tidak ada baris. Kita ni ha dengan jim ni tak ada titik, nak baca macam mana? Alim. Apa nama, Allahumma salli ala Tok ni, Tok apa? Tok Perigi ke Tok apa di ni. Alim sungguh sampai tahap tu. Punya alim ni sampai maknanya huruf sama ada huruf kita Arab maupun Quran yang mana tidak ada baris dan tidak ada titik. Bukan takat ada tiada baris ni orang belajar ilmu nahwu boleh, tapi tak ada titik. Macam mana nak baca? Lalu kita mengaji sikit, boleh lepas tu kita nak ni nak lawan ulama punya, mengaji punya dahsyat ilmu depa. Lepas tu kita mengaji 4 tahun takhasus ni, lepas tu nak lawan ulama.
Patutnya pergi bincang, mengaji lagi. Kalau ada yang mana yang kita rasa tak portray, kita tanya elok ni, serang lah dalam tu, dalam Facebook, dalam Twitter, dalam ni serang. Banyak benda yang kita nak ni serang, benda-benda kecil-kecil ni, benda besar berlambak lagi yang orang nak serang Islam ni. Pasal apa kita tak lawan? Kita serang sama-sama kita dalam perkara ni, porok perkara ni. Seandainya setiap orang boleh mencapai kemampuan mentakwilkan, tentu Nabi SAW tidak perlu mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia, yakni Ibnu Abbas, dalam masalah agama. Selalu doa kepada dia. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarlah kepada ta'wil. Kita pun orang suruh baca doa ni lah, gosok kepala budak-budak ni. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Cuma budak-budak yang baru beranak ni petuahnya, jangan pimbuih bubun jadi gagap. Kita budak-budak yang keluar waktu tahnik tu 7 hari, jangan buih hitam bubun. Nak buih tak ada tak apa, jangan buih hitam bubun. Esok dia jadi gagap. Aku jangan main. Ini petua. Tapi jadi kita dengar. Nak lepas biji tu kita iman dengar Allah. Tapi nak buat macam mana dia jadi macam tu? Jangan ada buih lurut ke, sebab tak orang lurut kepala tak apa. Bagi budak-budak besar buih tak apa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil fahman nabiyillah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Boleh tambah lagi. Ataupun Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, doa pada dia. Nabi aja. Sebab tu maknanya kalau kata semua orang boleh takwil, lalu buat apa ajak? Buat apa doa? Nabi Yaqub alaihissalam juga tidak akan berkata-kata kepada Nabi Yusuf, wa kadzalika yajtabika wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarmu takbir mimpi. Ya. Penyusun kitab Al-Kasyaf, dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya, kitab Kasyaf ni ditulis oleh Imam Zamakhsyari, Abul Qasim Mahmud bin Amru bin Ahmad Jarullah Al-Khawarizmi. Jadi kita sebut Al-Khawarizmi ni, itulah Imam Zamakhsyari. Tapi dalam tafsir dia ni, dia lebih berat ke Mu'tazilah sikit, ada sikit-sikit. Yang ni yang Syekh pesan apa untuk urusan ni. Cuma tapi orang kata apa, dia punya pandangan-pandangan dia tentang itu adalah apa nama ni, yang orang kata apa, banyak perkara yang orang kata dia sangat apa nama orang kata apa, dibuat panduan oleh ulama-ulama. Lahir pada 467 Hijrah, berbangsa Turkmenistan. Imam Ghazali pun kot nu juga, kot Khurasan tu, Turkmenistan. Beliau adalah seorang ulama besar yang menguasai pelbagai ilmu seperti tafsir, hadis, nahwu, bayan, fiqh dan lain-lain. Bermazhab Mu'tazilah. Tu nampak. Bermazhab Mu'tazilah pada peringkat awalnya, awal saja. Sebab tu ada sikit-sikit tu ada pengaruh-pengaruh sikit-sikit, tapi bukanlah maknanya dia punya pandangan-pandangan yang berat-berat. Ya. Awalnya kemudian bertaubat dan bersama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Khawarizmi. Dia mengatakan yang dimaksudkan dengan takwil di sini adalah bermakna kitabullah dan sunnah para nabi alaihi wassalam, serta apa yang tidak jelas bagi manusia, berupa tujuan dan juga maksudnya. Dia menafsirkan dan menjelaskan perkara itu kepada mereka dan menunjukkan hikmah-hikmah yang tersimpan di dalamnya. Banyak langkah yang terseradung dalam makam atau dalam peringkat ini disebabkan kerana mereka mengikut langkah orang-orang yang mengikut ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang sama.
untuk menimbulkan fitnah dan juga mencari takwilnya. Orang yang tak ada, orang kata apa, tidak ada keahlian dalam bidang ni, mereka ikut suka saja mentakwil ayat-ayat mutasyabihat ni, maka dia membawa kepada kesesatan. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil yang kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Orang yang mendalam ilmu dia boleh takwil. Sedangkan mereka bukanlah termasuk orang yang mendalam ilmunya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dangkal ilmunya dan lemah. Disebabkan oleh kedangkalan ilmu tersebut, mereka tak mampu untuk memerhati hakikat masalah. Macam tu lah. Macam dengan sistem Islam, kan? Mereka kata lizzakari misla hadzil unsayain, dalam bab apa nama ni, dalam bab faraid, kan? Lizzakari, bagi orang laki-laki, misla hadzil unsayain, apa yang ada kepada dua orang perempuan. Maknanya dari sudut asabah, laki dapat satu, perempuan dapat dua. Laki dapat satu panggung, perempuan dapat dua, laki dapat dua panggung, perempuan dapat satu panggung. Lepas kata mana adil? Lah ni semua pakai kerja. Orang lelaki pun kerja, orang perempuan pun kerja. Harta sepencarian. Maka kena bagi sama rata lah. Mana boleh bagi ni? Tak adil. Kalau kita ikut ta'rif adil ni, iaitulah sama rata, macam mana dipahami oleh golongan barat, maka kena bagi sama banyak lelaki dan perempuan. Tapi Allah Ta'ala dah tentu dalam Quran macam tu. Kita nak lawan Quran pula, ya. Allah Ta'ala ta'rif keadilan dalam Islam ni, wad'u syai'in fi mahallih, letak satu, iaitulah berpadanan ataupun sesuai dengan orang kata apa, dengan diri. Wad'u syai'in fi mahallih, letak satu kena pada tempatnya. Jadi Allah Ta'ala tentukan begitu, kita kena ikut. Itu asas keadilan yang Allah Ta'ala tentukan. Orang perempuan dengan orang lelaki pun tak sama. Orang perempuan beranak, orang lelaki tak beranak. Orang lelaki-lelaki ni disuruh maknanya bagi nafkah kepada orang perempuan, bagi nafkah kepada anak-anak. Maka orang yang kena bagi nafkah tu lah maknanya orang yang ditaklifkan, dibebankan dia dengan tanggungjawab. Maka sebab tu syarak bagi lebih kepada orang lelaki-lelaki. Sebab dia nak bela, dia nak ni. Bukan takat ni saja, dalam bab faraid mak dia pun dia kena tangguh. Dia kena ni nafkah saja dia. Sebab itulah maknanya orang lelaki-lelaki diberi lebih. Allah SWT Maha mengetahui. Kita nak lawan, cerita Islam nak lawan. Ni mereka lawan hudud pun semua ni, mereka duk kira tak adil. Mereka kira keadilan mengikut mereka punya pemikiran mereka. Mereka ikut pikiran mereka saja, kata tak adil. Dia kata hak orang manusia dia mempunyai hak asasi dia. Ada dari segi human right, hak asasi dia. Kita tak boleh ganggu dia, dia nak buat apa tak boleh ganggu dia. Itu teruk. Sebab tu mereka orang nak berzina tengah jalan pun mereka tak ada kacau apa. Itu hak asasi mereka. Mau sama mau. Ni hak asasi orang baik ni, jangan nak cakap pula orang yang tak mau pada zina ni. Dikira hak asasi orang yang nak buat jahat dia. Orang nak buat baik ni, mana hak asasi dia? Nampak tak? Nampak? Mereka nak paksa kita ni, kita orang Islam, mereka nak paksa kita ni supaya mengikut cara hidup mereka, cara berfikir mereka. Mereka nak paksa kita. Habis orang kita yang bersifat liberal ni, yang pakai akal ni, mereka ni lah yang menyusahkan kita. Nampak tak? Yang rata-rata tak mengaji, tak apa ni, yang inilah yang menjadi mangsa kepada fikrah yang kata apa, yang sesat ini. Sebab tu jadi tanggungjawab kita lah untuk selamat, kan. Kita duduk dalam perjuangan ni, kita nak ambil ni bukan kerana kita nak kuasa, kita nak menegakkan agama. Maksud menegakkan agama, menyelamatkan manusia seramai mungkin. Termasuklah orang Islam yang menyeleweng, orang Islam yang kata apa, yang
Islam pada namanya sahaja. Macam disebut oleh Nabi, sayati 'alan nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak tinggal daripada Islam itu melainkan nama saja, nama Islam. Tapi kehidupannya jauh daripada Islam, tak mengamalkan Islam. Maka kendalikan diri kamu dari sesuatu yang kamu tidak mampu untuk menyelami di dalamnya, lautan yang luas bersama dengan orang-orang yang dangkal ilmunya. Dikatakan kepada mereka, diamlah kamu, bukan kamu itu, bukan ini yang kamu ciptakan. Firman Allah SWT, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Dia Allah Ta'ala tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya kelak. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya menemui kami, sedang kami masih berselisih tentang masalah qadar, masalah takdir ni. Kami duduk berbalah. Maka Nabi SAW marah sehingga wajahnya yang mulia menjadi merah. Ni orang terlalu berbincang sangat tentang masalah qadar, takdir ni. Rasulullah marah sebab dia boleh tergelincir. Ada benda-benda yang kita tak tahu, ada benda-benda yang Tuhan tentukan, Tuhan buat, Tuhan takdirkan. Ya. Baginda bersabda, abi hadza umirtum am bihadza ursiltu ilaikum innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amr azamtu alaikum alla tatanaza'u fihi. Adakah untuk ini kamu diperintahkan, atau untuk inikah aku diutuskan kepada kamu? Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum daripada kamu adalah saat mereka berselisih pada masalah ini. Aku telah menetapkan kepada kamu, baginda mengulangi sebanyak 2 kali, hendaklah kamu tidak saling berselisih tentang takdir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tarafda ataupun hadis dia ni duduk kedudukan yang kedua, iaitu hadis hasan. Daripada Abu Ja'far, dia berkata, aku berkata kepada Yusuf bin Abid, aku melewati satu kaum yang saling berselisih dalam masalah qadar, masalah takdir ni. Dia berkata, seandainya mereka sibuk memikirkan dosa-dosa yang mereka lakukan, nescaya mereka tidak akan berselisih dalam masalah qadar. Maka relung hati sebahagian mereka dipenuhi cahaya yang berasal daripada cahaya Allah. Minyaknya jernih, sehingga hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Kemudian menyala cahaya di atas cahaya. Kemudian berbagai penjuru alam malakut menjadi terang di hadapan mereka dengan cahaya Tuhannya. Lalu mereka pun memahami segala urusan sebagaimana adanya. Dikatakan kepada mereka, beradablah dengan adab Allah dan berdiamlah. Apabila disebut mengenai qadar, maka hendaklah kamu menahan diri. Ketika Umar radhiyallahu an ditanya tentang qadar, dia juga bersikap menahan diri. Lalu dia berkata kepada si penanya, ia adalah lautan yang dalam, jangan kamu menyelaminya. Saat pertanyaan tersebut diulangi, Umar menjawab, ia adalah jalan yang gelap, jangan kamu melaluinya. Semasa dia didesak untuk kali yang ketiganya, Umar menjawab, itu adalah rahsia Allah Ta'ala, dia telah menyamarkannya bagimu, maka janganlah kamu menelitinya. Allah Ta'ala yang buat bagi sama kita. Sebab kita tanya pula, pasal apa Tuhan buat lagu tu, pasal apa Tuhan buat lagu ni. Awaklah, dia kata awaklah. Kita orang Melayu cara macam tu lah. Apa nama orang Arab, dia berbiji sabak, dia marung tarik ya wailun, apa semua rentak semua mati kan. Kita tengok Cina ada juga kan, depa suruh tenis bawang putih kan. Tu suruh kata, oh habislah, siapalah nak belah kami. Kita tak ada buat tu, orang kafir macam ni. Siapalah nak jaga kami ni, siapalah nak bagi makan kat kami ni. Boy buat. Kita jangan fikir sangat, fikir awak lah ni, esok ni anak aku ni nak makan apa ni.
punya fikir ni, sagi buat rumah, sagi buat yang tu, sagi buat yang ni. Dia harap mereka tak duduk rumah tu pun. Kita ni habis masa ibadat pun tak ada, apa semua yang tu tak buat, yang ni tak buat, duk pulun yang tu je. Orang cari reta tengok lah. Ada pernah lepas berhenti. Kaya tak kira dah mereka tu, apa yang mereka tak mahu. Tapi tak cukup situ lah. Allahu Akbar. Nampak? Tak nampak yang Tuhan duk jadi, Tuhan duk bagi kat dia boleh itu begini ini. Ni. Terlalu kita ni nak mengkaji, akhir sekali dah. Barang siapa yang menginginkan pengetahuan tentang rahsia alam malakut, maka hendaklah dia menetap di pintu orang-orang soleh dengan cinta. Kena cinta orang soleh nak dapat yang tu. Malakut ni ialah alam rahsia. Keikhlasan, kejujuran, berpaling daripada musuh mereka, menjalankan perintah dan melaksanakan apa yang mendatangkan keredaan mereka. Ni tak ada lawan ulama. Mana tak ni? Siang-siang hari dah tak boleh dah. Lawan ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Kita lawan. Tak bagi tauliah tu lawan lah tu. Reti tak? Lawan lah tu. Gamak mereka tak bagi. Habis. Bila ulama tak mengajak, siapa mengajak situ? Siapa ambil tempat ulama tu? Lalu syaitan lah ambil. Bersembanglah di balik lentang. Bersembanglah, buang masanya. Ilmu tak dengar, apa tak dengar. Lama-lama orang jadi jahil. Jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hari ini ideologi yang sedang dibawa masuk, iaitulah Islam tanpa syariat. Nampak Islam tu, Islam pada nama lah. Yang Rasulullah kata tu, Islam tanpa syariat. Tanpa syariat, nama Islam, tapi pelaksanaan syariat dia tu apa? Halal haram tak kira lah. Kalau kira halal haram tak maju kita. Wala. Madani, cantiknya, tapi pengisian madani tu apa dia? Ambil kat Rasulullah punya ke? Ambil syariat yang Rasulullah bawa ke? Zaman madani lah ke mahkamah syariah. Ni Eli menang. Apa dia? Apa isi dia madani? Tak ada apa. Tak ada apa. Itulah sebab itulah kita kata apa yang telah disebut oleh gerak ulama, gerakan Islam, maknanya serangan pemikiran, iaitulah Islam tanpa syariat ataupun maqasid tanpa syarak, sedang orang kata pun. Sebab tu kita tengok mereka disebut maqasid tanpa syarak. Kalau maknanya hukum apa di mahkamah sivil itu lebih orang kata apa menyelesaikan masalah, itu maknanya lebih kuat daripada hukum yang syarak. Lebih baik boleh hukum kot, dia boleh hujah kot tu. Dia boleh hujah kot tu lebih baik. Lebih boleh diterima, orang kafir boleh terima, orang Islam boleh terima daripada pikir tu. Kita maqasid syariah. Maqasid kita disebabkan kerana nak menjaga nyawa tu lah turun Allah Ta'ala menurunkan hukum apa? Hukum bunuh balas balik. Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang tukar agama nak dibunuh. Jaga agama tu. Agama berharga. Kalau mati dalam murtad, esok masuk neraka selama-lamanya. Jadi menjaga agama. Kan? Curi orang, bunuh orang. Nak jaga supaya jangan orang kata diceroboh orang. Bunuh dia, curi harta benda dia, harta benda berharga. Kan? Sehingga kawan tu duk himpunlah duit, tanamlah pokok lah lebih kurang sikit, himpun duit nak pergi haji tu. Kata orang mencuri dia, Allah, main rompak, tambah rompak lagi scammer pula tu. Baru ni satu cikgu tu kena 100 berapa ribu, baru pencen lah cikgu perempuan. Polis cerita dia kata 100 berapa ribu terkena. La ilaha illallah. Saya pun hampir-hampir nak terkena. Dia telefon pandai, dia kata encik, dia kata ada post satu benda yang ada chip, dia kata chip ni lah ni duduk di balai polis, dia kata mana ada puan, tak ada pun, dia duduk layan dia tapi ni
suruh buat report lah apa semua ni lagi. Oi, pandai profesional tu. Tengok saya doktor jawab, umpan saya balik. Dia kata scammer tu dia. Saya kata scammer tak terus. Ramai kita pun nak terkenal. Duit kawan tu pentin dapatlah ni sikit, habis yang tu ya. Orang meniaga teruk-teruk, orang bekerja teruk-teruk, disapu duit macam tu saja. Sebab tu maknanya harta ni orang yang dikenal kena ikut hukum. Tapi dia buat kata hukum nu yang bagusnya. Kalau kata maknanya boleh menepati kepada maqasid nak menjaga harta, undang-undang sivil lebih baik, maka undang sivil lah, tolak undang syarak. Boleh pun ikut tu. Tu kata maqasid tanpa syariah tu. Tu kes ni alien tu nak tahu tu maqasid tanpa syariah lah. Sebab tu depa ni dia membisu, tak ada depa lawan pun. Dia pengaruh daripada maqasid tanpa syariah dan juga di pasca Islamism ni, dia ada Dr. Asibayat daripada Iran. Dia asal daripada Iran, dia menetap di UK, di Jerman. Dia lah mempelopori ini, dan akhir sekali ada beberapa pandangan-pandangan atau ideologi meresap masuk sehingga ke dalam ikhwan muslimin yang berada di UK. Awak Penang Institute panggil buta saja Dr. Tariq Ramazan. Jangan main. Semua itu ada agenda mereka. Ada agenda. Itulah penerapan. Dia panggil pasca Islamism, yang mana inilah diterapkan untuk nak lawan syariat Islam, untuk lawan maknanya keagungan Islam, iaitulah maqasid tanpa syariah ataupun Islam tanpa syariah. Islam tanpa syariah. Ini jangan main. Kita tidak bilang kita pun kena. Kalau kita tak mengaji, kalau kita pun orang kata apa, duk abang Islam tanpa tahu apa dia tu Islam, akhir sekali kita pun kata randuk juga dengan pahaman yang macam tu. Demikian pula barang siapa yang menginginkan pengetahuan tentang rahsia ketuhanan, maka hendaklah dia menetap di pintu Allah dengan cinta dan keikhlasan, kejujuran dan pengagungan, rasa malu dan menjalankan perintah, menjauhi maksiat bersungguh-sungguh dengan menerima dengan senang hati dan juga mencari kurnia Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu lah. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki berbagai kurnia pada hari-hari tertentu dalam masamu yang panjang. Ingatlah, carilah ia dengan melakukan usaha yang diridhai Allah SWT. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, At-Tirmizi dan At-Tabrani. Sanad dia hasan. Jadi kita maknanya buat yang Tuhan redha, yang Tuhan suruh. Kita belajar asas ilmu, kemudian buat. Kita mengaji duduk tentang ilmu, tapi macam mana nak bagi jadi dia buah kemanisan dia. Kita tahu tentang keagungan Tuhan, macam mana keagungan Tuhan kita nak rasai. Itu masalah dia. Kita tahu Tuhan ni maha berkuasa, sebut Allahu Akbar, nak merasa kebesaran Tuhan dulu ke mana? Sebab tu kita kena mendampingi ahli dia. Mendampingi ahli dia, ahlillah. Orang yang ni, kita tahu satu hal, kemudian macam mana? Pertama sebut, kita boleh sebut. Ingat tak? Kenang tak? Cinta tak? Sampai ke makam yang keempat, martabat yang keempat, baru mahabbah. Kita kata kita kasihkan Tuhan. Sampai tak? Baca semayang tu khusyuk tak? Ataupun kita pergi kelain, Allahu Akbar macam tu, masa tu lah dia pergi merayau, merata dia pergi petang tu, petang ni, sekali pergi pasal malam, sekali pergi tahu ni macam mana kita nak buat ni. Hak kunci hilang pun nampak lah tu lah, nampak tak? Dia pergi merayau kot lain, apa nama kompas tunjuk kot lain, dia pergi melelong kot lain. Dia duduk sembahyang ni, pasal apa makna kita tak ingat Tuhan? Dalam sembahyang, dalam kita bermunajat dengan Allah SWT, kita tidak merasakan kita sedang bermunajat dengan Allah. Ataupun kita nak buat sembahyang tu, kita nak buat, nak isi. Sebab tu nak kena, sebab tu kena pergi kepada ahli dia.
bersahabat dengan ahli dia, habis pergi dengan ulama, pergi duk lawan, pergi duk kata lebih kurang, macam mana dia nak dapat? Tak dapat. Allah Ta'ala haramkan. Sebut, ingat, kenal, mahabbah. Sebut. Sebab tu ala bizikrillah, zikrullah tu asalnya maknanya untuk ni. Bila sebut banyak, ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kenang segala semua pemberian Tuhan. Yang ni Tuhan bagi kurniaan, aku boleh buat ibadat Tuhan juga, aku boleh buat itu Tuhan juga. Kemudian baru naik mahabbah, baru kasih kat Tuhan, cinta kat Tuhan. Orang tengok orang yang cinta kat Tuhan ni macam orang gila kat Tuhan ni, orang cinta kat Tuhan. Orang kita tengok kaki burung, gila burung. Allah, saya tengok dulu ada di tempat dia tu nama Toge Arwah dah. Allah. Saya pi apa nama, nak tarik kayu pak tu. Masa tu duduk nak buat junjung kacang, dengar brak. Tengok apa ni? Bewak ke apa? Tengok dah. Pak lah. Bagi Bang dah berangkak tu kan, tak pakai baju. La ilaha illallah, nyamuk tu kata lah kita masuk tu kira ni, dia tak pakai baju. Tunjuk tu. Ni lagi tengok ni. Duduk bang tu. Burung tu punya kokok gut apa ni. Punya asyik dia sampai nyamuk lah ada di sini. Nampak tak? Tak jadi ke benda lah punya asyiknya. Kita macam tu nak asyik kat Tuhan. Asyik kat Tuhan. Mayang pun tak kihau. Tak ni baca Quran pun tak kira dan ni lah. Saya cerita Allah Ta'ala biasa makna Allah Ta'ala bagi rezeki saya berjumpa dengan Pak Tim Maha. Tak tahu siapa kenal macam orang gila dia, Pak Tim Maha, Pak Tim Isa. Dia memang dia ceramah pas dia mesti ada yang bubuh podcast obat. Saya tidur di rumah dia baca Quran dah punya lah sedapnya. Punya ni tepi, saya tidur tepi dia tak gerak. Dia tak gerak sama kita mayang apa tak ada mayang. Dia mayang. Dia ni. Bila tengok dia baca Quran pun tak derah mana, tapi baca Quran tu dengan penuh rasa orang kata apa? Dengan penuh ni perasaan kita tengok. Dia baca Allahu Akbar. Kita patutlah Tuhan bergerak dia. Banjir tu, ayat Sungai Mahang tu banjir. Orang Mahang tengok dia berjalan kat tepi sungai tu pergi masjid. Cina tengok, Cina muat dia nak pergi mana pun muat. Orang nak pergi Mali ajak dia, buat Mahang Mali. Dia kata pergi dulu. Lepas nak muat dia dengan kereta. Pi dia duduk jadi tu imam dah. Di Mahang, di apa nama Mali. Di madrasah. Dia mengaji dengan di pondok ni, pondok apa nama ni, Posna. Dia kata Pak Tih ingat, dia kata masa nak tubuh pas Pak Tih ada duk angkat, dia kata ayang, dia kata duk ngidang. Kata lepas tu dia pergi Mekah, pergi dengan Padang Air Mekah mengaji sikit. Dia pun nasihat orang sana. Tengok orang saya pun pergi rumah dia mula-mula, tengok apa tu ni bubuh ni. Bubuh seorang terbuat kering tu dia bubuh seorang lebah. Kita tak ni mengaji, pada dia tengok tu perbuatan Tuhan. Dia bubuh tu nanti dia nak tengok perbuatan Tuhan. Tengok macam mana orang kata apa, ni apa, seorang terbuat tu dia buat berbelang-belang disusun anyam macam mana cantiknya corak dia tu. Carang lebak dia ni yang kering lah dengan tu. Tengok. Ya Allah, kita ingat. Sebab tu lah makna ini. Kita ni tak ada tengok Tuhan, hak Tuhan buat semua, dia patutnya jadi dalil. Tak berasa, tak nampak. Macam kita macam ni, masuk dalam dalam hutan, tengok ada tapak rimau, kita rasa gerun dah. Rimau, tapak rimau. Malah pasal kena Tuhan. Ini kita bercambah untuk tengok Tuhan buat ni. Pasal apa kita tak rasa takjub, tak rasa besar ni? Itulah pengetahuan satu hal, rasa satu hal. Macam mana kita nak buat rasa tu, perasaan itu, nak masukkan perasaan itu. Ini satu hal.
Mula-mula kena dengan pengetahuan dulu. Panjang juga bahasan ni, tak habis lagi. Kita kena berhenti dalam tu. Golongan Qadariyah muka surat 56 kita berhenti dalam tu. Tak boleh, kalau pi lagi ni lagi panjang. Ada benda-benda yang terpaksa kena hurai, tak boleh baca macam tu ya. Kalau kita baca macam tu kita tak faham. Jadi kita berhenti dalam tu. InsyaAllah. Oh, 9 suku lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Amma ba'd. Muka surat 9 baris yang ke-9 daripada atas. Bermula darah yang keluar ia darah yang keluar tu kurang daripada masa sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid berapa itu kita ngaji? 24 jam sehari semalam. Tu sekurang-kurang haid. Nampak tak? Jadi dia kurang lagi 24 jam. Itu sekurang-kurang daripada masa sekurang-kurang haid. Maksud dia itu. Nah, dia keluar. Atau lebih daripada masa sebanyak-banyak haid. Dia keluar lebih pada 15 hari 15 malam. Hari ke-16, hari ke-17 dia keluar darah lagi. Darah tu darah puas kita tengok. Ataupun darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas. Sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam, 61 hari 62 hari duk keluar lagi. Darah tu darah apa? Iaitu darah yang keluar kurang daripada masa sekurang-kurang haid, ataupun lebih daripada masa sebanyak-banyak haid, ataupun lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam. Iaitu darah tu darah istihadah namanya. Hari ke-16 tu darah istihadah, hari ke-15 darah haid lah. Hari ke-16 tu darah istihadah. Ataupun tak kurang daripada 24 jam. Itu istihadah bukan haid. Darah penyakit. Bukan ia darah haid dan juga nifas. Tu. Ingat lah. Tak lagi sampai tak semayang pula duk turun darah. Lebih pada masa tu maknanya kita kena mandi dah. Kemudian kita kena urus darah tu. Kalau pakai basuh elok-elok apa, bubuh tola dia, ikut maknanya wuduk yang darurah. Kalau dia masih duk meleleh lagi tu, ambil wuduk darurah, ambil dalam waktu dia. Selepas daripada masuk waktu semayang baru boleh. Basuh elok-elok dulu. Ni orang perempuan kalau berlaku lah. Basuh elok-elok, basuh apa, kita kena mandi dah. Sebab dah haid dah habis dah. Ataupun nipah dah habis dah, 60 hari 60 malam habis dah. Hari ke-61 tu kena mandi dah. Mandi. Kemudiannya kalau dia meleleh lagi darah banyak, kalau sikit-sikit tu tak apalah, bubuh lah, tolong ambil wuduk. Waktu maknanya masuk waktu, baru kita kena bersihkan dia. Kemudian pakaikan tola tu, ambil wuduk. Nampak tak? Satu fardu dengan beberapa sunat. Dia keluar tak apa. Macam tu juga kalau kita kencing daimul hadas. Daimul hadas pun macam tu. Dia keluar kencing dia ni. Dia ni panggil wuduk darurat. Kena dia buat apa? Dia tersedut batai, dia keluar air ke batai. Dia kena cuci masuk waktu, cuci bersih elok-elok, balut, jangan bagi dia meleleh sampai kena tanah. Ataupun pakai pampers tu tak apa. Ambil wuduk dalam waktu, masuk waktu boleh ambil wuduk. Jangan sebelum masuk waktu dia ambil wuduk lah, tak boleh. Dia kena masuk waktu dulu. Dia kena cuci
pakai apa nama pembalut dia, kemudian ambil wuduk. Wuduk tu boleh digunakan untuk satu fardu dan beberapa sunat. Tak apa. Tadi boleh wuduk darurah. Tak boleh tu jadi tu imam. Sebab dia nak menanggung diri dia. dia jadi tu imam pula. Kalau orang tolak jadi tu imam pun kata tak boleh. Saya uzur. Abang tu. Jangan. Tanbihun. Ini satu peringatan. Hazihi amrun munabbih. Ini satu penjagaan. Bermula darah yang berputus-putus masa keluarnya. Darah nisa ada, berhenti pula, dia mai pula dah darah tu. Darah berputus-putus dia bagi. Masa keluarnya. Dalam masa nifas. Di dalam masa nifas. Iaitu 60 hari. Dalam masa nifas 60 hari kan. Banyak-banyak dah. Dia keluar saat dia bersih, mai keluar pula dah. Tu. Kemudian daripada beranak. Bila dah beranak maknanya anak tu keluar dah. Keluar anak barulah maknanya turun darah. Kemudian dia keluar darah, berhenti. Dia berhenti. Kemudian duduk beberapa hari pula dia keluar pula dah. Tapi masih ada lahat berapa? 60 hari. Jika tiada sampai masa putus antara dua darah itu 15 hari, berhenti darah, suci 15 hari. Kalau tak sampai 15 hari, maka iaitu nifas kaliannya. Dia ukur nifas. Darah yang kedua pun nifas juga. Tapi kalau suci 15 hari, mai pula tu. Maka yang tu dia panggil haid. Bersalahan jika sampai masa putus antara kedua darah itu 15 hari ataupun lebih daripada 15 hari, 16 hari, 17 hari, maka darah yang kedua itu haid, bukan nifas. Nampak tak? Sebab kaedah kita sekurang-kurang suci 15 hari. Nampak tak? Sebab sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Tu. Bila maknanya diselangi oleh suci 15 hari, mai hari ke-16 itu dia turun darah, maka darah yang ke-16, hari ke-16 itu darah haid, bukan darah nifas. Beranak 10 hari berhenti darah. 11, 12, 13, 14, 15 hari hari ke-15 baru 6 hari. Ingat? Hari ke-15 keluar darah pula dah. Keluar darah. Masa dia dalam mana? Dalam masa 60 hari. Tapi suci dia dalam mana? Suci dia 6 hari. Lalu darah yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas. Boleh faham tak? Boleh faham. Kita tak ada orang lelaki. Ni orang perempuan. Tapi ketua keluarga ni kena tahu juga. Mengaji pun dia kata sampai ada putus lah. Putus pun kita ada cucu cicit kita, anak-anak kita. Mereka akan tahuan apa? Tak tahu. Kadang-kadang pakai tu. Bila masa suci pun dia tak tahu. Duk abang uzuk tu lah. Bersalahan jika sampai masa putus antara keduanya itu 15 hari ataupun lebih, maka darah kedua itu haid, bukan nifas. Demikian lagi darah yang keluar ia darah kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas. Sebanyak nifas berapa? 60 hari keluar darah. Jika menyelangi antara sebanyak-banyak nifas dan darah itu oleh suci, jikalau tiada sampai ia 15 hari sekalipun, maka iaitu darah haid jua. Hari ke-60, hari ke-61 suci. Kemudian mai darah pula. Darah yang kedua itu darah haid, walaupun tak cukup 15 hari. Pasal apa? Pasal dah melebihi tempoh sebanyak-banyak nifas. Tu darah yang kedua adalah darah haid. Dan demikian lagi segala darah yang berputus-putus dalam masa haid atas barang apa warna ada ia, tak kira lah warna merah tua ke merah muda ke
warna emas ke, warna coklat ke, warna perang ke, maka iaitu haid sekaliannya. Dia main masa haid, contohnya apa? Contohnya 2 hari suci, tak haid. Kemudian main pula darah kedua tu haid juga. Tak kira lah dia keluar warna apa pun, ada darah warna kalau emas. Jangan main-main. Warna hitam pun ada. Sebab itulah saat ni kalau kita tak mengaji ni duk ingat kalau emas ni bukan dia kot. Darah kalau merah, kalau hitam. Jangan main kalau emas apa dah. Yang ni kitab kata, bukan saya kata. Kitab kata. Dalam kitab Zat-Zat tu ada lah dia cerita ni tentang darah. Ataupun boleh beli buku apa nama Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia tulis tentang haid dan nifas saja. Dalam haid saja satu buku bain. Dia tulis. Boleh baca. Kemudian syahdan bermula fardu mandi itu 2 perkara. Dah habis haid dah kena mandi lah. Baru datang pula nak cara bab mandi pula akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك ونورنا يا رحمن الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله